Dan Allah jadikan orang ahli neraka tu sengsara. Jahat dia tersebut sampai peringkat Allah renggangkan kaki dia diikat dengan besi, kemudian kepala dia junam ke bawah, kaki dia naik ke atas sehingga dia tak nampak puncak langit. Orang naik kapal terbang duduk business class, first class. Tapi berapa lama boleh duduk? Habis tu berakhir, kena turun. Kalau tak nak turun, kena heret untuk turun. Nak sebutnya gambaran bagaimana orang yang nikmat macam mana pun kita dapat dunia terputus. Tetapi nikmat di dalam syurga tak putus-putus. Allah tak bagi dah peluang. Duduk dalam neraka baru nak taubat. Hidup atas dunia tak nak taubat. Duduk dalam neraka tu baru nak bertaubat di atas kesilapan yang dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Sahabat-sahabat yang dihormati sekalian, pertamanya saya ingin mengaturkan rasa syukur kepada Allah di atas nikmat panjangnya umur kita ini, sehingga kan kita diberi peluang oleh Allah untuk memasuki tahun-tahun baru dalam kalender Masihi. Walaupun dalam kalender Islam kita dah berada dalam keadaan yang dah lama dah masuk dalam tahun baru. Tapi walaupun sekalipun pada kali ini para penonton, sahabat-sahabat sekalian, kita masih lagi berbicara tentang mengenai suasana keadaan neraka dan mereka yang dikeluarkan daripada neraka itu. Yang kita masih lagi bicarakan tentang tajuk ini. Siapa yang mereka yang boleh keluar? Yang kita bincang sebelum daripada ini tentang mereka yang ahli tauhid. Ahli tauhid ni maknanya orang-orang yang dalam keadaan dia beriman, ada juga iman dalam jiwa dia. Bila ada juga iman dalam jiwa dia ni, maka dia ni Allah bagi peluang pada dia walaupun dia dah masuk dalam neraka, selesai saja daripada dia dibakar dan diazab dalam neraka, lalu akhirnya dia dikeluarkan masuk dalam syurga. Waktu mana masuk dalam syurga, ahli syurga kenal orang ni. Berdasar pada hadis Rasulullah cerita pada kita lah tentang apabila mereka masuk saja dalam syurga, maka nampak tanda di atas dahi mereka ni, tanda di kalangan yang disebut dengan orang-orang yang dikeluarkan daripada neraka dan dimasukkan ke dalam syurga. Hari ini para penonton, sahabat-sahabat sekalian, kita sambung tentang mengenai pada muka surat 696 dalam kitab Rahsia Kematian ini, dan kita berbicara tentang mengenai masih lagi cerita tentang tajuk ini, di mana Abu Imran Al-Jawni berkata, aku dengar satu hadis bahawa di akhirat Allah Ta'ala akan memerintahkan agar mengikat seluruh syaitan dan orang jahat yang kejahatannya ditakuti oleh manusia di dunia. Ini nak sebutnya, di akhirat nanti Allah arahkan orang-orang yang jahat-jahat atas dunia ini, dipanggil orang yang melakukan kejahatan sampai orang takut. Sekarang ni orang takut terhadap katil daging haram tu lah dia panggil. Orang takut terhadap golongan-golongan yang buat khianat kepada orang Islam. Ni orang-orang yang buat khianat ni Allah Subhanahu Wa Taala jadikan bagaimana pada mereka tersebut? Allah suruh diikat orang ni. Diikat orang tersebut dan juga syaitan. Dua puak ni diikat saja. Bila diikat dengan tali daripada besi. Tali itu dibuat bukan daripada plastik, tapi dibuat daripada besi. Kemudian orang tu dilemparkan ke dalam neraka dan menahan mereka di sana. Bila dilemparkan saja dalam neraka, tergantung begitulah, diikat dengan tali dan ditahan di sana. Demi Allah, kaki mereka tidak dapat tenang selama-lamanya. Allahu Akbar. Kaki orang ni tak tenang sampai bila-bila dan mereka tidak dapat melihat puncak langit. Maknanya, kepala mereka tu dituang ke bawah, kaki mereka tu mengelopor ke atas. Allahu Akbar. Suasana yang berlaku ni, mereka tak nampak puncak langit. Maksudnya apa dia? Mereka kepala ke bawah. Diikat ini. Kerana jahatnya dia tu, sehingga jadi orang takut. Sepanjang orang hidup atas dunia ni, orang jadi takut dengan jahatnya dia. Ada orang yang buat jahat-jahat sungguh.
atas dunia ni kan, yang penjahat tegar dipanggil. Berani dia mencuri, zina, minum arak, buat benda-benda yang dilarang oleh Allah. Sampai peringkat dianya, bila sampai tahap demikian, berada dalam neraka tu, diikat pada dia tersebut, kaki dia kepala dia ke bawah, kaki dia ke atas, kemudian dianya diikat sebegitu. Mereka tidak pernah tidur dan sentiasa kepanasan serta kehausan. Digambarkan oleh Abu Imran Al-Jawni, disebut, ada hadis yang aku dengar tentang akhirat Allah, yang Rasulullah cerita demikian. Panas dia tu tak pernah reda. Haus dia ni sentiasa kehausan pada dia. Kemudian dikatakan pada penduduk syurga. Lalu dikata pada penduduk syurga, wahai penduduk syurga. Disebut pada penduduk syurga, wahai penduduk syurga, sekarang buka pintu kamu dan tak perlu rasa takut lagi pada syaitan dan orang jahat. Ini disebut. Dibuka saja, disebut pada penduduk syurga, buka pintu dah. Tak payah takut lah. Di atas dunia dahulu, kamu takut dengan syaitan. Kamu takut dengan orang jahat. Syaitan ni, dia datang menyerang umat manusia. Dia datang menyerang manusia ni supaya manusia ni jadi rasa takut dengan syaitan ini sendiri. Peliknya orang kita ni, dia jadi demikian pada diri dia ni, ketakutan dalam pada dia yang disebut dengan syaitan ini, sampai peringkat dia tak buat benda yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia jadi demikian. Lalu bila demikian, dan orang jahat, maka makan dan minumlah dengan tenang. Disebut dalam hadis ni, menenangkan pada ahli syurga. Bila ahli syurga ni duduk dalam syurga, selama mana atas dunia dahulu, rasa kelam kabut dengan jahatnya yang disebut dengan syaitan. Kelam kabut dengan jahatnya kejahatan manusia. Bila sampai dalam syurga, Allah Subhanahu Wa Taala lapangkan ahli syurga. Dan Allah jadikan orang ahli neraka tu sengsara. Jahat dia tersebut, sampai peringkat Allah renggangkan kaki dia diikat dengan besi, kemudian kepala dia junam ke bawah, kaki dia naik ke atas, sehingga dia tak nampak puncak langit. Itu cara demikian. Dalam sabda Nabi SAW, waktu yang paling lama di antara mereka dalam neraka adalah seperti usia dunia, sejak ia diciptakan hingga dimusnahkan. Allahu Akbar. Ditanya, maknanya Rasulullah SAW cerita pada kita, waktu yang paling lama di antara mereka dalam neraka adalah seperti usia dunia sejak ia diciptakan sehingga dimusnahkan. Berapa lama lah, wallahu alam lah. Kita ni hidup 63 tahun ni pun dah bongkok-bongkok dah badan kitanya. Hidup dalam keadaan sebegini pun dah lama dah kita rasa, iaitu lebih kurang 7,000 tahun. Lebih kurang 7,000 tahun. Para ulama berbeza pendapat mengenai usia dunia dan bila hari kemusnahan yang disebut dengan dunia ini sendiri. Kalau ditanya berapa lama dalam neraka tu, selama mana? Selama mana umur dunia. Umur dunia selama mana, lama itulah dia berada dalam neraka Allah. Sebahagian ahli astronomi menyatakan pendapat yang paling banyak dan amat panjang. Sebahagian ulama menyatakan bahawa usia dunia adalah 7,000 tahun. Sebahagian ulama sebut demikian. Sebanyak jumlah bintang beredar yang setiap bintang berusia 1,000 tahun. Itu nak gambarkan pada kita betapa lamanya saat demikian. Sebahagian mereka berkata usia dunia adalah 12,000 tahun. Sebanyak jumlah buruj kumpulan bintang yang setiap buruj berusia 1,000 tahun. Jarak masa lama usia yang disebut dengan bintang itu sendiri. Menurut sebahagian lain, usia dunia adalah 360,000 tahun. Ada sebahagian yang lain sebut, dunia ni selama mana usia dia? 360,000 tahun. Sebanyak jumlah lapisan ataupun tahap bintang yang setiap lapisan berusia 1,000 tahun. Jarak umur dunia ini sendiri. Allahu Akbar. Kita ni duduk sekejap je, tumpang sekejap je dunia. Orang lain dah pernah datang dah sebelum daripada ni. Kemudian singgah sekejap, mati. Masuk dalam alam barzah. Kemudian lepas pada tersebut, kita datang. Datang ni, adakah kita hidup kekal? Cuba tengok orang sebelum daripada ni lah. Orang sebelum daripada ni pun dah mati. Maka kita pun bakal mati. Lalu kita akan masuk ke alam barzah. Datang orang lain pula. Menggantikan kita di atas dunia. Kemudian hidup lagi dan mati masuk dalam alam barzah. Itu cara orang mukmin dia berfikir.
Lalu kita ni jangan kitanya mati masuk kubur, tiba-tiba masuk neraka. Tu yang kita tak nak. Biar kita hidup ni di atas dunia ni, hidup di atas dunia, singgah sekejap di dunia ni, kemudian kita mati masuk kubur, masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tu tanda cerdik dia panggil. Ahli sunnah sepakat bahawa penduduk neraka kekal di dalamnya. Ahli sunnah dia kata, siapa yang masuk dalam neraka kekal di dalamnya. Seperti siapa yang kekal? Iblis kekal dalam neraka. Fir'aun kekal dalam neraka. Kekal ni maknanya ada peluang ke masuk dalam syurga lagi? Tak ada dah peluang pada mereka. Kemudian Qarun. Kemudian siapa lagi? Dan semua orang kafir. Orang yang dia mati dalam keadaan yang tak pernah beriman pada Allah. Tak pernah beriman pada Allah. Dia hanyalah dalam diri dia tahu hidup di atas dunia ni untuk bersukaria je. Bila dia masuk dalam kubur, dia berada dalam neraka Allah. Kekal dalam neraka Allah sampai bila-bila. Siapa lagi kekal? Orang yang sombong. Selagi mana tak habis kesombongan dia, kekal dalam neraka. Ini di antara ahli-ahli neraka lah. Yang kekal dalam neraka. Dan siapa lagi? Orang yang melakukan kezaliman. Orang yang melakukan aniaya. Selama mana dia buat aniaya. Macam kes daging ni kan. Kata daging haram ni. Katakanlah cerita dia 40 tahun dah. Dia dapat projek ni untuk mengimport daging. Dia import daging. Kemudian orang makan. Katanya ada daging-daging yang haram. Di sudut sembelihan dia. Tak jelas sembelihan dia dan sebagainya. Orang makan. Orang yang makan tu dah masuk dalam kubur dah. Masuk dalam kubur dah. Lalu dia menanggung dosa setiap mereka yang makan. Setiap mereka yang makan itu. Itu dosa. Kita jangan kita rasa pada orang yang macam ni, padan muka dia lah. Tapi kita pun kena bimbang. Takut-takut kita yang terlibat sama dengan perkara yang sedemikian rupa. Tentu kita kena ada rasa kebimbangan pada diri kita. Ada pun yang telah termakan, saya sebut banyak kali dah. Dah termakan, kita tak boleh nak buat apa dah. Dah termakan, dia panggil. Yang kita boleh buat ialah kita minta ampun pada Allah. Istighfar. Kita minta ampun pada Allah. Ini di antara amalan-amalan kita. Kerana kita tak sengaja. Bila kita tak sengaja, maka dalam diri kita Allah tak ambil kira. Allah Subhanahu Wa Taala tak ambil kira terhadap amalan-amalan yang tak sengaja yang kita buat. Kecuali kita tahu. Kalau kita tahu daging tu daging haram, kita makan juga. Itu dosa. Dosa pada diri kita demikian. Orang kita ni kan pelik. Yang daging haram ni kelam kabut. Yang minum arak haram tak kelam kabut pun. Lama dah minum arak. Orang kita ni. Ramai mana yang minum arak? Kenapa yang tu kita tak sibuk? Manakala yang daging ni, orang kita ni jadi kalut dah pada diri kita. Padahal yang jelas-jelas haram tu, kita tak kalut pula. Itu arak. Arak tu kelak jelas haramnya. Tapi yang minum arak, berapa ramai anak-anak muda kita yang minum arak pada saat ini. Berapa ramai anak-anak tua yang minum arak di saat ini. Ramai lagi orang kita. Tengok baru-baru ni bila sebut saja tentang nak jadikan kilang, nak disebut susunan balik pada arak ni. Ramai mana orang Islam sendiri yang tahankan arak. Menandakan ramai di kalangan kita di kaki-kaki arak dipanggil. Yang ramai di kalangan kita demikian. Orang ni kekal, mereka tetap berada di neraka Jahannam dalam keadaan tidak mati dan tidak hidup. Golongan tadi. Siapa yang kekal dalam neraka ni? Iblis. Kekal dalam neraka. Ingat ya, mana-mana iblis yang dengar ceramah ni, tolong kena ingat betul-betul. Mana-mana iblis yang dengar ceramah ni, dia kekal dalam neraka sampai bila-bila. Mana-mana kumpulan puak-puak Fir'aun yang dengar ceramah ni, dia termasuk, dia hidup dalam keadaan buat zalim, buat kejam macam Fir'aun tu, dia kekal dalam neraka sampai bila-bila. Siapa lagi? Haman. Kemudian Qarun. Dan orang kafir. Orang kafir yang tak beriman pada Allah. Maknanya kekufuran dia tersebut menyebabkan dia berada di dalam neraka Allah. Demikian juga orang sombong. Dan juga melakukan aniaya. Mereka tetap berada di dalam neraka Jahannam dalam keadaan tidak mati dan tidak hidup. Nak kata hidup pun tak hidup, nak kata mati pun tak mati. Allah Ta'ala telah menjanjikan azab yang amat pedih bagi mereka. Sebagaimana terdapat dalam firman Allah Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut, innal ladzina kafaru bi ayatina. Dan ada pun orang-orang kafir yang
mendustakan ayat-ayat kami, yang tak beriman pada ayat kami, segala tanda-tanda kebesaran Allah. Ayatina ni maknanya tanda-tanda wujudnya Allah, tapi dia kafir terhadap ayat Allah. Saufa nuslihim nara, nescaya kami akan mula bakarkan, kelak kami akan masukkan dalam api neraka. Bila kami masuk dalam api neraka, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha, setiap kali mana kulit mereka hangus terbakar, lalu kami ganti dengan kulit yang lain pula. Baddalna juludan ghairaha, kami gantikan dengan kulit yang lain pula. Liyazuqul azab, kenapa kami buat demikian? Untuk merasakan mereka azab, bagi mereka rasa azab. Tiap kali mana terbakar kulit ni, ganti kulit baru. Demikianlah, nak kata hidup tak hidup, nak kata mati tak mati. Innallaha kana azizan hakimah, sesungguhnya Allah itu maha perkasa dan lagi maha bijaksana. Allah Subhanahu wa taala gambarkan demikian. Mereka juga sepakat bahawa yang kekal di neraka tu hanya orang kafir yang mengingkari keesaan Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir yang mengingkari keesaan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang mukmin yang dosa tidak kekal di dalamnya. Alim ulama sebut demikian. Manakala orang kafir, bila dia ingkar terhadap ayat Allah, ataupun dia tak beriman langsung, dalam hati dia tak pernah secubit pun dia beriman pada Allah, padahal tak rugi apa pun dia, bahkan menguntungkan dia. Patutnya demikian. Kalau kita bagi tahu pada orang, kalau kamu beriman pada Allah, tak rugi apa pun kamu. Tak rugi pun daripada diri kamu. Bahkan bila kamu beriman pada Allah, menguntungkan kamu, membawa kebaikan untuk diri kamu pada masa yang akan datang. Tetap mereka tolak juga. Bila mereka tolak juga, tanda keingkaran mereka. Bila mereka ingkar, dalam keadaan keingkaran mereka itu mereka mati. Bawa sampai peringkat kematian pada mereka ini. Maka mereka, orang yang jenis macam ni, bila dia masuk dalam kubur, dia terus terhumban ke dalam api neraka Allah. Dan dia kekal dalam neraka Allah sampai bila-bila. Kena ingat tu pada diri kita, rugi jadi kafir. Na'udzubillah min dzalik. Jangan ada seorang pun di kalangan kita yang kufur pada Allah. Kafir ataupun kufur. Kufur terhadap nikmat. Jangan. Tak rugi apa pun kita. Kalau kita bersyukur, Allah akan tambah lagi nikmat pada diri kita. Tapi kalau kita kufur, inna azabi lasyadid. Azab aku ni terlalu amat pedih, katanya Allah. Allah sediakan untuk mereka demikian. Mana kalau orang mukmin yang berdosa tidak kekal di dalam api neraka Allah. Tu. Maknanya, kalau orang mukmin dia ada dosa, masuk dulu dalam neraka. Masuk dulu dalam neraka. Orang Islam pun buat dosa. Dengan dosa dia tak sempat nak taubat tu, dia masuk dalam neraka. Tapi kekal ke dia dalam neraka? Tak kekal. Tak kekal orang ni. Dia akan dibakar, bakar. Berdasar pada amalan jahat dia tu, lama-lama dikeluarkan daripada neraka dan dimasukkan ke dalam syurga. Terdapat juga pendapat yang aneh yang mengatakan bahawa semua orang kafir dapat keluar daripada neraka dan masuk juga ke syurga apabila telah hilang kemarahan Allah Ta'ala. Ada pendapat yang pelik. Pendapat yang pelik dia kata, masuk juga dalam syurga orang kafir ni bila Allah dah jadi pemaaf. Disebut. Bila Allah dah maaf dah yang salah-salah yang mereka lakukan sebelum daripada ini. Katanya mereka ini. Begitu juga dengan para nabi dan wali Allah. Mereka mungkin dimasukkan ke neraka ketika rahmat Allah Ta'ala telah hilang daripada mereka. Katanya mereka tersebut. Pendapat seperti ini jelas tidak dapat diterima. Jangan ambil kira pandangan macam ni. Tak betul langsung. Kerana apa dia? Kerana berlawanan dengan janji Allah Ta'ala yang terdapat dalam Al-Quran Karim. Allah Ta'ala bagi tahu apa dia? Wa ammal ladzina su'idu fa fil jannah khalidina fiha ma damatis samawati wal ard illa ma syaa rabbuk ata'an ghaira majzuz. Dan ada pun orang-orang yang dibahagiakan. Su'idu, orang-orang yang berbahagia. Fa fil jannah, bagi mereka ini diletakkan dalam syurga. Khalidina fiha, dan dikekalkan dia dalam syurga tu sampai bila-bila. Ma damatis samawati wal ard illa ma syaa rabbuk. Selama mana ada langit dan juga bumi, kecuali jika Allah menghendaki yang lain sebagaimana kurniaan yang tidak putus-putus. Ghaira majzuz. Allah Subhanahu wa taala sebut demikian. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala sebut la yamassuhum fiha nasabun
Wa ma hum minha bimukhrajin. Mereka tidak merasa letih di dalam syurga itu dan mereka sekali-kali tidak akan dikeluarkan daripada syurga. Allah Subhanahu Wa Taala sebut demikian. Orang yang beriman pada Allah, dia tak rasa jemu. Dalam syurga dia tak rasa jemu. La yamassum fiha nasab. Ataupun rasa penat. Penat duduk dalam syurga macam kita kan. Makan, rasa penat juga makan. Makan banyak sangat, rasa penat. Tidur banyak sangat, penat juga. Bercakap banyak sangat, penat juga. Dalam hidup kita, orang yang buat suatu benda ni, dia akan penat. Tapi bila masuk dalam syurga, tak penat-penat. La yamassuhum fiha nasabun. Mereka tidak akan terlintas dalam hidup mereka atau pemikiran yang mereka ni penat. Dalam syurga. Dalam syurga tu tak penat. Wa ma hum minha bimukhrajin. Dan mereka sekali-kali tidak akan dikeluarkan daripada syurga tempat yang mereka berada itu sendiri. Allahu Akbar. Mudah-mudahan semua yang menonton ini di kalangan ahli syurga insya-Allah. Allah kurniakan pada kita nikmat dan peluang untuk mengecapi nikmat syurga. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Taala sebut illal ladzina amanu wa amilus salihat lahum ajrun ghairu mamnun. Dan kecuali bagi mereka yang beriman pada Allah dan dia beramal salih dalam hidup mereka, lahum ajrun, bagi mereka itu satu ganjaran ghairu mamnun, ganjaran yang tak putus-putus yang Allah sediakan dalam hidup mereka. Bila yang Allah sediakan ni dalam syurga dah, ghairu mamnun ni maknanya nikmat berterusan. Tak ada rasa tak nikmat. Sepanjang duduk je dalam syurga tu, sepanjang itulah nikmat yang tak terhenti. Allahu Akbar. Tak tahu macam mana dah rasa nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala nak sedia. Orang setengah-setengah orang kan zaman-zaman kita ni pergi ke hotel. Pergi ke hotel nak suruh rasa nikmat konon-kononnya. Puas dah kat rumah. Sampai di hotel, masuk hotel, check-in hotel dan sebagainya. Bila dah masuk dah hotel, rasa nikmat. Bilik orang dah kemah dah. Kemudian tempat ruang tamu pun ada dah. Kemudian masuk hotel, bau wangi semerbak hotel. Dia panggil demikian. Tapi berapa lama? Berapa lama? Habis duit yang kita bayar, duit hotel tu, kena keluarlah kita. Kena keluar. Orang naik kapal terbang, duduk business class, first class. Tapi berapa lama boleh duduk? Habis tu, berakhir. Kena turun. Kalau tak nak turun, kena heret untuk turun. Nak sebutnya gambaran bagaimana orang yang nikmat macam mana pun kita dapat dunia, terputus. Tetapi nikmat di dalam syurga tak putus-putus. Nikmat yang setiap kali mana menikmati dalam syurga tu, dia bertambah pada diri kita. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Taala sebut, yubashshiruhum rabbuhum birahmatin minhu wa ridwanin wa jannatin lahum fiha na'imun muqim khalidina fiha abada innallaha indahu ajrun azim. Allah Subhanahu Wa Taala sebut yubashshiruhum rabbuhum birahmatin minhu wa ridwan. Allah telah menggembirakan mereka dengan memberikan kerahmatan Allah. Allah bagi yubashshiruhum rabbuhum birahmatin. Allah mengkabarkan rasa gembira rahmat Allah kepada mereka sebut wa ridwanin, dan bagi keredaan Allah, dan juga keredaan, dan juga apa dia, wa jannatin, dan juga syurga bagi mereka ni. Allah kabarkan, tengok tu tempat ni dalam syurga ni, lahum fiha na'imun muqim, bagi mereka itu Allah telah sediakan nikmat yang berkekalan untuk sampai bila-bila. Lahum fiha na'imun muqim, Allah kekalkan nikmat itu berterusan dalam kehidupan mereka itu. Khalidina fiha abada, kekallah dia dalam syurga itu sampai bila-bila. Allah Subhanahu Wa Taala sebut masuk tu yubashshiruhum, kabar gembira untuk mereka. Daripada siapa? Rabbuhum, daripada Tuhan mereka sebut birahmatin min, dengan rahmat Allah yang bercurah-curah. Bila masuk dalam syurga tu, nikmat tak terkata. Sukanya banyaknya nikmat Allah. Wa ridwanin wa jannatin, dan segala keredaan Allah, dan syurga bagi mereka tu lahum fiha na'imun muqim, bagi mereka tu kenikmatan yang berterusan, yang berkekalan dalam hidup mereka. Mukim sebagaimana kita bermukim di atas dunia ini. Demikianlah orang dalam syurga ini
Allah kekalkan nikmat dia untuk kekal pada mereka. Khalidina fiha abada. Kekal dia dalam syurga sampai bila-bila. Innallaha indahu ajrun azim. Sesungguhnya di sisi Allah ganjaran yang amat besar yang Allah sediakan pada mereka itu sendiri. Firman Allah Ta'ala lagi, innal ladzina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus samai wa la yadkhulunal jannah hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat wa kadzalika najzil mujrimin. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut sesungguhnya orang yang dusta kepada ayat kami, orang yang berbohong terhadap ayat-ayat kami. Bukan sekadar itu, wastakbaru anha, dan dia merasakan sombong terhadap ayat kami. La tufattahu lahum abwabus sama', tidak akan dibuka kepada mereka segala pintu-pintu daripada langit. Tidak akan dibuka bagi mereka pintu-pintu langit, dan mereka tidak pula wala yadkhulunal jannah, dan mereka pula tidak akan dimasukkan ke dalam syurga. Maksudnya apa dia? Bila mati, roh dia tergantung-gantung. Roh dia tu, bila dia orang yang dua perkara. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut, kadzabu bi ayatina, yang berbohong terhadap ayat kami. Orang yang tak percaya terhadap ayat-ayat Allah. Yang Allah tunjukkan, ni ayat kami, ni tanda kami. Kadzabu bi ayatina, tak percaya. Orang kita ni kan, kita bagi tahu, ni COVID ni ayat-ayat Allah. Dia kata tak, itu virus dia sebut. Dia tak percaya ni tanda kebesaran Allah. Ataupun kita kata, jom kita ikut Quran. Mari kita ikut amalan hidup ni dengan Al-Quran. Dia jawab apa dia? Kalau kita ikut dengan Quran, kita ikut zaman dahulu kala lah. Dia kata, zaman-zaman dahulu. Jadinya kita ni terkebelakang. Dia sebut demikian. Orang yang macam ni, bila dia mati, yang kedua, sombong. Hidup dalam keadaan dusta ayat Allah. Yang kedua, menyombong pula. Kazzab wastakbaru anha. La tufattahu lahum abwabus sama'. Tak terbuka pintu langit pada dia. Tak terbuka. Roh dia tu, bila keluar daripada mata dia, Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut, dia tergantung-gantung. Nak naik, nak lepas. Langit yang pertama tu pun tak lepas. Tak terbuka pintu langit pada dia. Wala yadkhulunal jannah. Yang kedua, dia tidak akan dimasukkan ke dalam syurga. Sehingga bila? Boleh masuk juga, adanya Allah boleh. Sehingga bila? Hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Sehinggalah masuknya unta masuk ke dalam lubang jarum. Bila unta boleh masuk lubang jarum, dia boleh masuk syurga. Selagi mana, ataupun terbukalah pintu langit tu. Tapi kalaulah unta tak boleh masuk dalam lubang jarum lagi, jangan harap dia boleh masuk dalam syurga Allah. Wa kadzalika najzil mujrimin. Demikianlah kami balas kepada penjenayah-penjenayah itu. Bagi siapa ni? Bagi yang tak semayang. Bagi siapa ni? Bagi yang tak tutup aurat. Berani lawan syariat. Bagi siapa? Bagi pemakan riba. Bagi siapa? Bagi mereka yang berzina, hidup dalam keadaan minum arak, buat benda-benda yang dilarang oleh Allah. Tunggu. Sekejap je lagi. Tunggu sekejap je lagi. Bila masuk saja saat mana peluang dia untuk hidup atas dunia dah berakhir, masuk je ruang ke barzah. Masuk je ruang ke barzah. Tertutup terus pintu-pintu langit. La tufattahu lahum abwabus sama'. Tak terbuka pintu-pintu langit. Wala yadkhulunal jannah. Dan tak akan masuk dalam syurga orang macam ni. Sampai bila? Hatta yalijal jamalu fi sammil qiyat. Sehinggalah unta boleh masuk dalam lubang jarum, boleh masuk lah. Sampai bila unta nak masuk lubang jarum, tuan-tuan? Wa kadzalika najzil mujrimin. Demikianlah kami balas pada mereka-mereka yang bersalah itu sendiri. Ini dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-40. Demikian juga dalam surah Al-Jasiyah ayat yang ke-35. Dzalikum bi annakum ittakhadhtum ayatillahi huzwa wa gharratkumul hayatud dunya falyawma la yukhrajuna minha wa la hum yasta'tabun. Yang demikian itu kerana sesungguhnya kami telah menjadikan ayat-ayat Allah sebagai zalikum bi annakum ittakhadhtum ayatillahi huzwa. Kenapa mereka jadi demikian? Kerana mereka menjadikan ayat-ayat Allah sebagai satu ejekan. Ejek-ejekan. Bila orang sebut saja ayat-ayat Allah, dia kata,
Tu mula nak tunjuk warak lah tu. Dia sebut. Bila orang baca ayat-ayat Allah, dia mengejek terus. Tu penunggang-penunggang agama tu disebut. Orang yang jadi macam ni. Dia boleh tuduh-tuduh orang. Bila tuduh orang, wa gharratkumul hayatud dunya. Dan mereka terpedaya dengan kehidupan dunia. Mereka rasa dunia ni kekal. Mereka rasa demikian. Ini kehidupan manusia begitu. Fal yawma la yukhrajuna minha wa la hum yasta'tabun. Dan mereka tidak akan dikeluarkan daripada neraka dan tidak pula mereka diberi kesempatan untuk bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nauzubillah min dzalik. Ini orang yang jenis demikian. Hidup atas dunia ni jangan mengejek ayat Allah. Jangan kita rasa kita ni hebat daripada ayat Al-Quran Karim. Jangan. Dalam hidup kita ni sentiasa tunduk dengan ayat Allah. Jangan kita mengejek ayat Allah. Ejek orang-orang alim, ejek orang-orang soleh, kita mengejek amalan-amalan kebaikan. Bila kamu ejek je Islam, kamu ejek je ajaran-ajaran Allah Subhanahu Wa Taala ni, kenapa dia kamu mengejek? Dia kata aku tak tutup aurat, tak ada siapa pun, aku ni tak pernah kena perkosa pun, aku ni tak semayang, tengok rezeki aku bertambah pun. Kenapa jadi demikian dalam hidup mereka? Wa gharratumul hayatud dunya, wa gharratkumul hayatud dunya. Mereka terpedaya dengan kehidupan dunia. Saya pesan banyak kali ni kepada sahabat-sahabat dan diri saya sendiri. Jangan ada di kalangan kita ni rasa dunia ni kekal sampai bila-bila. Kalau kita rasa demikian, maknanya kita terpedaya. Jangan ada pada diri kita ni rasa hebat hidup atas dunia. Semua kita hamba kan? Semua kita ni hamba je kepada Allah. Tak ada pun kereta-kereta, jangan kita rasa hebat kereta aku. Ada sayap konon-kononnya. Kereta aku. Ataupun kita naik kenderaan, kita naik kapal terbang, duduk first class dan sebagainya. Kita rasa, hebat aku. Hebatnya aku. Kerana aku begini. Ataupun kita boleh duduk di hotel-hotel mewah. Kita rasa, hebatnya aku. Ataupun kita boleh dalam hidup kita ni memiliki barang-barang yang mewah. Kita pun rasa, hebatnya aku. Jangan. Jangan terpedaya. Ni terpedaya ni. Wa gharratkumul hayatud dunya. Terpedaya sampai tak semayang. Sampai tak tutup aurat. Sampai buat benda yang dilarang oleh syariat. Rasa pada diri kita yang buat benda yang demikian. Fal yawma la yukhrajuna minha. Dan hari ni, di waktu mana mereka di akhirat nanti, Allah SWT sebut, fal yawma. Fal yawma ni maknanya pada hari ni. Hari ni tu hari apa dia? Hari yang Allah balas. Mereka berada dalam neraka tu, la yukhrajuna minha. Sekali-kali mereka tak akan dikeluarkan daripada neraka ini, walahum yusta'tabun, dan mereka sekali-kali tak mampu untuk nak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tak bagi dah peluang duduk dalam neraka baru nak taubat. Hidup atas dunia tak nak taubat. Duduk dalam neraka tu baru nak bertaubat di atas kesilapan yang dilakukan. Allahu Akbar. Kita ni kena jaga-jaga perhatian sekalian. Hidupan kita ni tak selama-lama. Kalau usia kita 40 tahun, ada baki lagi kalau Allah panjang pun 20 tahun, 30 tahun lagi. Kalau Allah panjang. Itu kalau Allah bagi peluang. Tapi kalau Allah pendekkan lagi, tinggal 10 tahun, tinggal setahun. Tak tahu umur. Sebab umur kita ni dalam genggaman Allah. Bila umur kita dalam genggaman Allah, jangan hidup kita ni terikat lah. Terikat je dengan dunia. Kita tak boleh keluar daripada dunia. Kemudian kita sentiasa nak berebut untuk akhirat. Masa aku ni tak sempat dah kot. Hidup aku ni banyak lagi yang aku kena buat dalam hidup. Masa kita bukan untuk mencintai makhluk lagi. Tetapi belajar untuk mencintai Khalik. Pelik orang kita ni, lagi tua lagi sayang pada makhluk. Lagi tua, lagi berumur, lagi sayang pada makhluk. Padahal patutnya lagi kita berumur, semakin sayang pada Khalik. Allah dalam hidup kita. Macam mana tanda sayang pada Khalik? Kita jaga ibadah kita. Jaga solat kita. Jaga aurat kita. Jaga makan minum kita. Jaga ni. Orang tanya, kenapa jaga? Kerana saya tak nak terikat dengan dunia. Saya tak nak terpedaya dengan dunia ini. Akal tidak boleh diguna sesuka hati. Selagi tidak ada dalil yang pasti daripada ijma' dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini diajar demikian. Maknanya walaupun kita guna akal, guna dalil Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala berfirman, pada mereka yang sesuka hati memberikan pendapat, Allah sebut, au kadzulumatin fi bahrin lujiyyin yakhshahu mawjun min fawqihi
maujun min fawqihi sahab zulumatun ba'duha fawqa ba'd idza akhraja yadahu lam yakad yaraha wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Allah Subhanahu Wa Taala sebut orang yang sedap-sedap je keluar pandangan. Dia kata orang kafir pun keluar juga daripada neraka, dia sebut demikian. Dia sebut satu hari nanti dia kata Allah ni masukkan juga orang baik-baik pun, orang soleh-soleh pun dalam neraka tu. Dia sebut demikian. Bila Allah tak bagi rahmat pada dia. Boleh dia sebut demikian. Ada orang yang demikian. Lalu Allah sebut mereka ni, orang yang macam ni, keadaan orang kafir ni seperti gelap gelita di lautan yang dalam. Au kadzulumatin fi bahrin lujiyyin yakshahu maujun min fawqi, gelapnya dia yang diseliputi oleh gelombang demi gelombang. Dahlah dalam gelap, dalam hujan pula. Dalam gelap hujan, gelap pekat, melambung-lambung pula ombak ni sendiri. Kemudian di atas kepala dia pula min fawqihi maujun min fawqihi sahabun. Atas kepala dia pula awan-awan yang gelap yang nak runtuh, macam nak runtuh ni sendiri. Kemudian zulumatun ba'duha fawqa ba'd. Gelap tu bertindan-tindan. Gelap malam lagi, gelap hujan lebat lagi, gelap pula awan yang turun lagi. Dalam bertindan-tindan gelap dia tersebut, fawqa ba'd. Idza akhraja yadahu lam yakad yaraha. Kalau dia keluar tangan dia, tak nampak. Tak nampak. Malam tu gelap pekat sungguh pada diri dia. Maknanya apa dia? Orang ni, orang yang hidup dia tak berlandaskan pada syariat. Bila kamu hidup tak berlandas syariat, begitu jadi. Wa man lam yaj'alillahu lahu nuran, fama lahu min nur. Bagi sesiapa yang bagi diri dia tidak ada cahaya, maka Allah tak bagikan diri dia cahaya, maka dia tidak akan dapat cahaya dalam hidup dia. Inilah di antara perbincangan kita pada kali ini, pada sahabat-sahabat sekalian, dalam menceritakan suasana neraka Allah dan bagaimana orang yang dalam neraka ini berada dalam neraka sampai keadaan yang berlaku pada mereka. InsyaAllah kita akan sambung akibat mempermainkan ayat-ayat Allah. Orang yang mengejek-ngejek ayat Allah, bagaimana mereka pada saat mereka berada di dalam neraka nanti, insyaAllah. Mudah-mudahan Allah jadikan pertemuan kita ini pertemuan yang diberkati dan dirahmati di sisi Allah, dan Allah jadikan kita di kalangan hamba Allah yang saleh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasul amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Rabbana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.